Mana buat kita tu? Kita bukan ahli dia kan. Lepas kita teriak lah. Lain lah wali-wali Allah Ta'ala, masuk orang tengok dia pun teriak dah. Tengok dia pun dah menangis. Tu Masya Allah, tabarakallah. Masing-masing ada ahwal masing-masing. Ada majlis Imam Dhahhak. Al-Imam Dhahhak, mufassir terkenal, ulama besar tafsir. Dhahhak, kenapa dia gelar Dhahhak? Kerana dia ni kalau majlis dia orang tak gelak saja, sebab dia lawak. Ada macam tu. Ada macam Sayyidina Sa'id bin Jubair, ada macam Imam Dhahhak, masing-masing. Semua nak sama dengan semua orang, mana boleh. Dan jangan tiru orang. Tu ya. Kita dengan peribadi kita sendiri ya. Ni tak. Ni apa ni, majlis apa ni? Ini majlis Maharaja Lawak. Ni bukan majlis ilmu, majlis Maharaja Lawak. Kan? Ulang 3-4 kali tu. Baling kasut masuk dalam mulut ni. Ngajak dalam tadika duk diam cukup. Hadis Ummi Zar'in. Hadis Ummi Zara' ni adalah hadis yang sangat diambil perhatian oleh ulama-ulama sufi. Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu ada mensyarahkan hadis Ummu Zara'. Saya ada jumpa kalau dalam internet ada 4 nuskhah kot syarah kepada hadis Ummu Zara'. Dan kemudian hadis ni menceritakan berkenaan dengan 11 orang perempuan yang berbicara tentang suami mereka masing-masing. Dan semua pakat berjanji akan menyembunyikan rahsia tersebut. Bukan menyembunyikan, kata tak akan berahsia langsung pada malam ni. Kita cerita semua pasal lelaki kita. Tapi hadis ni penuh dengan bahasa. Sebab tu ulama ambil perhatian. Ada yang ulama ambil bahagian khusus mensyarahkan lughah dalam hadis tersebut. Ada ulama yang mana membahaskan dari segi binatang-binatang dalam hadis tersebut. Dikeluarkan bab-bab binatang. Kenapa disebutkan Jamalin Ghas, Fahdin? Kenapa digunakan istilah pada binatang-binatang ni? Maksudnya ini menunjukkan bahawa Arab dahulu kalau nak keluar satu perkataan, maksudnya mereka akan tengok dulu sesuai tak dengan binatang yang mereka sebut, dengan akhlak dan juga perangai binatang tadi. Gitu. Kita tengok bacaan ini. An Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, jalasat 11 imra'atan. 11 orang duduk bersama Nabi. Ni sabda cerita ni, Sayyidina Aisyah cerita kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah juga adalah orang yang pendengar yang baik. Kita nak jadi pemimpin yang hebat, nak jadi orang yang kenal, kita kena jadi pendengar yang hebat, bukan hanya pencakap yang hebat. Ada orang ni dia kalau bercakap hebat, nak dengar orang cakap balik payah. Dia cukup payah nak dengar pandangan orang. Orang bagi pandangan, cukup. Saya tutup tu. Tak mau. Saya paling betul kali. Sebab saya ada dalil Quran, hadis semua, sanad semua sahih. Payah gitu. Kena dengar sama orang cakap macam mana. Tengok Sayyidina Nabi SAW memberi perhatian bila mana Sayyidina Aisyah cerita kenaan 11 orang isteri. Ni duduk 11 orang isteri. Fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Nampaklah. Hadis ni yang rajihnya marfu' hadis ni. Bukan mauquf, bukan diceritakan oleh Sayyidina Aisyah. Hadis ni marfu', maksudnya kerana diceritakan pada zaman Nabi SAW, di depan Rasulullah SAW. Maka 11 orang isteri ini berjanji dan mengikat janji setia untuk tidak akan menyembunyikan langsung rahsia suami mereka. Faqalatil ula, maka kata suami isteri yang pertama, yang orang perempuan yang pertama ni, zauji lahmu jamali ghassin, suami aku ni macam unta kurus. Ala ra'si jabali wa'rin, dahlah nak naik payah. Dia duduk atas bukit tinggi, nak naik pun payah. La sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Dia tu. La sahlun. Maksudnya apa dia? Ni kena tengok ambil bawah tu. Maksudnya payah. La sahlun fayurtaqa. Payah untuk nak kita nak naik belakang dia pun payah. Wa la saminun fayuntaqal. Dan payah juga, dia taklah gemuk. Maksudnya taklah senang untuk kita nak naik belakang dia untuk nak naik ke atas bukit. Wala saminun fayuntaqal, dan juga dia ni bukanlah yang gemuk. Fayuntaqal maksud dia untuk yantaqiluhu atau yanquluhu an-nas ila buyutihim liyakuluhu, dan taklah gemuk untuk orang nak boleh makan dia. Apa maksud dia ni? Maksud dia di sini nak bagi tahu, kata apa dia? Suami aku ni kata, walaupun dia cerita benda betul, jangan sembunyi tentang rahsia suami kita, tapi dia gunakan bahasa yang sangat mendalam. Dia kata suami aku ni lahmu jamalin ghassin, macam daging unta kurus. Unta kurus
yang tak boleh nak naik belakang. Maksud tak boleh nak ambil, tak boleh nak ambil apa manfaat dengan dia. Hak ni makna pertama no. Makna pertama, tak boleh ambil manfaat. La sahlun fayurtaqa, kalau nak naik pun payah atas belakang dia sebab taklah terlalu besar badan. Wala saminun fayuntaqal, dan tidaklah terlalu gemuk untuk nak bawa balik rumah untuk sembelih bagi makan. Kita boleh makan daging tersebut. Jadi tak boleh nak buat apa. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua dari segi ulama sufi kata apa? Suami aku ni zauji lahmu jamalin ghas. Jamal ini adalah binatang yang sangat setia pada tuannya. Sebab tu Jamal ni dia punya sikap bagi binatang Jamal ni. Nah, kalau kata tuan dia bagi dia duduk, kemudian diikat egal. Kan Arab Saudi suka pakai egal kat kepala tu tak? Egal tu. Egal tu apa dia maksudnya? Tok-wan kita, pakcik-pakcik kita balik daripada Mekah pakai egal. Ngak abang kata balik haji, pakai egal tu tak atas kepala, apa tu peluk nak cucu dekat airport. Seronok balik haji, dapat haji lah. Ya. Masya-Allah. Kita tengok kesian kan. Awaklah pakai egal tu. Egal tu pakaian Arab Saudi. Depa ni pengembala lembu, pengembala keldai. Pengembala unta. Depa guna egal tadi untuk apa? Setiap kali unta tadi nak rehat, bila duduk je unta tadi, depa ambil tadi di atas kepala ni, akan letak pada lutut unta. Unta duduk gitu kan, dia untuk dia tu. Dia akan letak di lutut tadi, unta tu tak bangun dah. Dia bukan ikat kuat pun. Unta ni punya setia dengan tuan dia. Dia takkan lari kalau kata ikat di lutut dia tadi, walaupun dengan buh getah. Ambil getah kita duk ikat apa ni, apa ni, TS ikat tepi tu. Ikat tepi tu. Ambil getah tu bubuh kat dia. Tak bangun dah. Kena pandai lah. Kita bubuh memang dia bangun. Kalau kita bukan tuan dia. Kalau tuan dia bubuh. Dia kata setia. Dia nak abang benda ni. Dia nak abang lah. Yang kedua nak masuk, dia kata suami aku ni lahmu jamalin ghassin. Dia unta yang kurus. Maksudnya dia ni adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhannya, dan kemudian dia ni adalah orang yang kurus, maksudnya yang tidak mengharapkan pada dunia. Itu dia maksudnya. Jadi dia ada dua. Sebab tu dalam hadis ni ulama-ulama sufi ambil perhatian. Kenapa? Karena kalau kita baca dari segi permulaan pertama, kita akan nampak dia kutuk suami dia. Tak, sebenarnya dia puji suami dia. Dia bukan nak abang kata suami dia ni pemalas apa semua, bukan gitu. Dia kata kami payah nak faham suami kami ni. Kenapa? Karena dia ni orang yang serah diri dia untuk Allah Ta'ala terus. Duduk di atas bukit yang tinggi, kerana kami tak faham macam mana nak sampai ke dia. Tu maksud dia. Sebenarnya dia bukan kutuk. Orang dengar yang pertama, macam kutuk suami dah, apa isteri apa gini. Tak. Sebenarnya dia ni orang balarah, yang mana dia boleh bagi dua makna. Kalau hang faham kutuk, kutuk. Kalau hang faham puji, puji. Dua-dua boleh. Faham lah? Tu yang bini pertama. Bini kedua, qalatis saniyatu zauji la usiru qabarah. Suami aku ni aku tak mau ceritakan. Tadi kata janji tak nak cerita. Kan dah kata janji tadi nak cerita semua benda yang suami kamu buat. Tiba-tiba kata la usiru qabarah, aku tak akan cerita apa yang dia buat. Inni aqafu an la adharah. Inni azkuruhu in azkuruhu azkur ujrahu wa bujarah. Apa dia maksudnya? Kalau apa tu? Allahu Akbar. Baik. Dia kata apa ni? Inni aqafu alla adharah. Dia kata inni aqafu alla adharah. Inni aqafu alla atrukahu. Ay min adami tarkil khabar bi an tadhkurahu fataqafu min dhikri khabarihi an yutliqahu. Maksudnya apa? An yutalliqahu. Maksud dia kata apa? Kalau kata aku cerita nanti alla adharah, dia akan tinggalkan aku, dia akan talak aku. In azkurhu azkur ujarahu wa bujarah. Kalau aku cerita, aku tak ada benda lain aku cerita melainkan benda buruk ya. Semua benda hak tak elok. Ujarah, bujarah. Benda hak huduh, benda hak tak elok, semua akan keluar habis. Apa maksud dia? Dia nak cerita naknya memang tak payah cerita pun tak apa, tahu dah buruk panggil. Nampak? Sebab dia nak abang mula dia kata aku takkan cerita dia. Kalau aku cerita tak ada benda lain, mesti kena cerai. Kalau aku cerita juga tak ada cerita lain, mesti buruk semua. Maksudnya apa dia? Tak cerita pun tak apa. Sebab semuanya huduh. Faham dah gitu lah. Bukan dia kata, kata tadi dah janji nak cerita, ni apa tak cerita? Ni cerita lah. Dia cerita dah lah tu. Faham? Qalatis salisatu zaujil ashannaq.
Suami aku ni asyannaq. Asyannaq ni maksud dia apa dia? Orang yang buruk perangai, mutasarri', cepat sangat buat keputusan. In antiq utallaq wa in askut uallaq. Kalau aku cakapnya kena talak terus. Kalau aku diam digantung tanpa tali. Nampak tak? Kalau aku diam pula nanti macam digantung tanpa tali. Kalau aku cakap kena talak terus. Jadi tak tahu nak buat apa. Ni kata bahasa comel. Zauji asyannaq. Asyannaq in antiq utallaq wa in askut uallaq. Qalat ar-rabi'atu. Zauji kalaili tihamah. Suami aku ni berpuji balik. Suami aku ni macam malam yang lemah lembut, dia punya angin yang menolak. La harrun wala qarrun. Taklah panas tak sejuk. Damai aja duduk dengan dia. La maqafata wala sa'amata. Dia tidaklah menakutkan dan tidak membosankan. Maksudnya ni memuji kepada suami dia. Maksudnya kinayah kepada apa? Kinayah kepada suami dia ni adalah orang yang tidak menyakitkan dia, malah memberikan kesenangan kepada dia. Gitu. Qalatil qamisatu. Kata suami yang kata isteri yang kelima pula, zauji in dakhala fahid. Suamiku kalau masuk macam fahid, macam jaguar. Jaguar tahu apa? Harimau bintang. Wa in qaraja asid. Kalau keluar macam singa. Wala yas'alu amma ahid. Jangan tanya apa yang berlaku dulu. Jangan tanya. Yang kalau dalam hadis ni seolah nampak macam kalau masuk macam jaguar. Kita nampak, penakut ni, kuat ni, keluar macam singa. Fahid ni, kata ulama-ulama dalam ilmu binatang, dia takut dengan betina. Faham tak? Itu maksudnya. Dia kan dia berani lah rumah. Dia masuk lah rumah nampak garang, muka garang, tapi Allah lembut dengan bini. Senyaplah rumah. Kalau keluar, jangan buat main. In kharaja asid. Jadi singa terus waktu tu. Singa dia tak kira siapa. Dia sekok-sekok dia. Betina ramai dengan dia. Dia sekok. Dia ganah. Masuk keluar, kemah. Wala yas'alu amma ahid. Dan jangan tanya benda yang telah berlaku dulu. Maksudnya benda yang dia janji, jangan tanya. Apa maksud dia sini? Ada dua juga makna. Yang pertama makna kata dia penakut dengan isteri. Luar rumah berani, nampak macam kemah. Lepas tu jangan duk tanya apa kat dia. Tanya lagi kena terus. Itu maksud yang pertama. Maksud kedua, maksud yang baik. Suami aku ni dalam rumah, Masya Allah, sangat baik dengan ahli keluarga. Keluar rumah, sangat mempertahankan keluarganya. Kerana dia ni dianggap ketua keluarga, asid. Dan kalau kata dia berjanji satu benda, jangan tanya, dia akan buat benda tersebut. Kerana dia ni orang yang sangat pegang dengan janji. Itu maksud dia. Faham tak? Dia dua makna. Qalatis sadisatu. Kata isteri yang keenam, zauji in akala laffa wa in syaraba istaffa wa in istaja'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lam al-batha. Suami bahasa dia. Suami aku ni kalau makan tak tinggal terus kat aku. Makan kat dia seorang. Habis semua makanan. Kalau dia makan tu kira dia tak tanya dah. Makan tak lagi. Suami isteri tengok dia hentam habis. In syaraba istaffa. Kalau dia minum habis satu jam. Seorang dia. Wa in istaja'al taffa. Kalau kata dia ni duduk tidur, maka dia akan ambil kain selimut tu, selimut dia seorang. Aku biar tu. Maksudnya tidak mau bersama, hanya nak bersendirian. Wala yulijul kaffa liya'lamal basa. Dan dia tak pernah pun letak tapak tangan dia dekat kepala aku, kat dahi aku, kat badan aku, untuk nak tengok aku ni sihat ke tak sihat. Itu faham. Panjang terjemah tu tu. Padahal pendek dia tulis tu. Tu kata bahasa dia tu sangat dalam. Hadis ni ulama buat keluar satu kitab khas pula bincang hadis ni saja. Nampak no? Kena beli kitab ni. Ada di Darussalam, di Ma'rad pun ada, boleh cari. Cari hadis, syarah hadis Ummu Zara. Ummu Zara'in. Baik. Ataupun la yulijul kaffa liya'lamal basa. Maksud dia tak pernah letakkan tangan aku nak tengok aku ni sedih ke, aku ni seronok ke, dan sebagainya. Tak pernah nak tanya. Maksud dia gitu. Qalatis sabi'atu zauji ayaya au ghayaya. Ayaya ni mati pucuk. Ayaya. Tabaqa kullu da'in lahu da' sajjaki au fallaki au jama'a kullal laki. Itu dia. Gelak lah. Faham ke tak ni? Zauji ayaya. Ayaya maksud dia apa dia? Dia ni orang yang mati pucuk. Tabaqa.
Ayat gagak. Ayat tu masuk sekali dua-dua. Boleh dua-dua. Nah, tak boleh bercakap pun boleh, mati pucuk pun boleh. Dua-dua boleh. Ayat ni cakap tak lepas. Gitu. Apa dah? Betul. Banyak sangat boleh lagi. Cakap sikit cakap lagi kan. Kita ni duk banyak sangat tu kan. Lebih kurang ayat-ayat tu. Nah. Ayat mati pucuk. Tabaqaq bodoh nak mampu. Kullu da'in lahu da'. Semua penyakit yang ada di dunia, semua penyakit dia. Nampak? Hak penyakit semua ada kat dia. Sajjaki au fallaki. Sajjaki maksud dia apa dia? Dia kalau dia pukul sama ada akan menyebabkan hang luka au fallaki ataupun hang memang patah terus. Kalau dia pukul dua luka kira kemah tu. Teruk lagi patah terus. Gitu. Au jama'a kullal laki ataupun dia kumpul dua-dua sekali. Luka kat kepala, patah kat kaki. Boleh faham tak? Dua-dua sekali dia boleh buat. Ni kata kemah sungguh laki dia ni. Boleh faham? Yang ni memang tak tahu nak terjemah macam mana. Saya pun tak baca lagi kitab ulama sufi. Tang mana nak syarah ni. Boleh buka dalam kitab ulama sufi, dia akan syarah banyak lah. Dalam bab-bab ni mesti ada punya dalam dari segi orang panggil apa? Tazkiyah. Qalat as-saminatu zawji al-massu massu arnab warihu rihu zarnab. Suami aku ni kalau dia punya sentuhannya selembut bulu arnab. Lembut sungguh. Warihu rihu zarnab. Zarnab ni dia punya tumbuhan, bau dia wangi. Zarnab. Dan dia punya bau dia wangi macam zarnab. Maksudnya apa dia? Dia sangatlah mengambil perhatian tentang suami isterinya, orang yang lembut kan. Gitu maksudnya. Qalat at-tasi'atu zawji rafi'ul 'imad tawilun nijat 'azimur ramat qaribul baiti minan nar. Nampak tak? Apa maksudnya? Hak ni kita duk mengaji. Kalau kita ingat mengaji balaghah dulu, hak ni duk keluar ni. Tawilun nijat 'azimur ramat. Rafi'ul 'imad maksudnya apa dia? Orang yang mana pedang panjang. Pedang panjang ni maksudnya apa dia? Orang ni orang yang perkasa. Gagah perkasa. Sebab kalau pedang panjang orang tu pendek, ni masalah. Nak pegang pedang lagi tak? Pedang panjang pada tuan, tarik tak boleh. Mesti tuan tu besar baru boleh tarik. Baru sesuai dengan pedang tadi. Tawilun nijat. Silap entah. Rafi'ul imad ni maksudnya dia ni adalah ketua. Dia ketua. Rafi'ul imad maksudnya seperti mana tiang yang tinggi, menjadi tempat perhatian. Tawilun nijat baru dianggap sebagai seorang perkasa. Azimur ramat maksudnya rumahnya selalu berdebu, selalu berhabuk. Berhabuk pada berabu. Maksudnya kerana terlalu banyak menerima tetamu, bagi jamu orang makan, kerana masak tak berhenti. Dia panggil azimur ramat. Qaribul baiti minan nar. Dan juga dia ni qaribul bait minan nar. Rumahnya tu lebih dia dekat daripada tempat nadi dia ataupun dia punya kelab dia. Kan orang zaman dulu dia ada nadi, darun nadwah tu. Kenapa dia panggil darun nadwah? Tempat perkumpulan orang ramai duduk. Kan di Mesir ni banyak kita jumpa nadi-nadi. Nadi sikah, nadi ahli. Hak yang masuk kelab tu dia akan pergi duduk kumpul kat kelab tu lah. Nadi apa ni? Nadi UMNO kan. Gini tu pun sama juga lah. Jadi pakat duduk ramai-ramai kat kumpulan tu. Jadi dia kata qaribul baiti minan nar. Ini dalil kata dia ni adalah orang yang mana ghani, orang kaya. Orang kaya dan juga uzama'un nas. Kenapa? Kerana yang banyak duduk di kelab ni adalah orang yang dia suka lari pada rumah dia, sebab tak bagi orang jumpa dia. Bila duduk banyak di rumah, orang pakat main jumpa rumah, dia tak perlu lagi pergi ke kelab. Dia tu sendiri kelab dah. Maksudnya orang pakat main untuk nak ambil sumbangan dekat dia, kerana dia ni orang yang kaya. Itu maksudnya qaribul baiti minan nar. Nampak nah? Qalatil ashirah, kata yang ke-10, zawji malikun wa ma malikun. Malikun khairun min zalik. Lahu ibilun kathirat al-mabarik qalilatun masarih. Iza sami'na sawtal mizhari ayqanna annahunna hawalik. Itu dia. Suami aku ni malikun. Nama suami aku Malik. Wa ma Malik. Malik tu apa dia? Malikun khairun min zalik. Malik yang lebih baik daripada nama Malik tu. Lahu ibilun kathirun kasiratul mabarik. Dia banyak unta yang mana disimpan di tempat menjaga unta. Mabarik ni tempat unta duduk, panggil mabarik, kandang unta. Qalilatul masarih.
Yang dilepaskan sikit sangat je. Yang lepas ke padang sikit, banyak duduk dalam kandang. Iza sami'na sautal mizhari, kalau dia dengar, siapa dia ni? Unta-unta tadi. Unta-unta tadi kalau dengar bunyi drum, bunyi gendang, bunyi apa ni, orang pakai duk main alat-alat muzik, ayqanna annahunna hawalik, maka depa pun pakai yakinlah kami akan mati dah lagi. Kena apa ni? Nak dalil kata dia ni banyak menderma dan juga banyak menjamu pada tetamu. Sebab unta-unta pun faham dah, kalau dengar bunyi ni mesti ada orang main rumah. Orang main rumah salah seekor pada kita mesti akan pergi hari ni. Nah, akan dijamu kepada orang ramai tadi. Itu maksud dia. Nampaklah. Dan kemudian qalatil hadiyata asyrata. Ni yang ke-11. Ni daripada hadis ni lah dikeluarkan hadis Ummu Zar'ah. Zauji Abu Zar'in. Wa ma Abu Zar'in? Maka yang ke-11 kata apa? Suamiku namanya Abu Zar'in. Kamu kenal ada Abu Zar'in tu siapa dia? Anasa min huliyin udhuniyya wa mala'a min syahmi adudayya wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi wajadani fi ahli ghunaymatin bishaqqin faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqqi. Dia ni adalah seorang lelaki yang mana telah menghiasi telinga aku ni dengan subang yang cantik. Wa mala'a min syahmi adudayya, dan dia jugalah yang menyebabkan daging-dagingku ni jadi tembam sikit. Maksudnya banyak bagi makan kat aku. Wa bajjahani, dan dialah yang menggembirakan aku. Fabajihat ilayya nafsi, dan juga aku pun sangat menggembirakan dia. Wajadani fi ahli ghunaymatin bishaqqin atau bishiqqin. Aku ni dulu duduk di dalam kampung yang orang tak kaya mana. Faja'alani fi ahli sahilin, dan dia bawa aku datang menjadikan aku ni di kalangan orang yang banyak kuda, atitin unta, da'isin lembu, munaqqin dajaj. Ini semua dipanggil apa ni? Nama saut bagi binatang. Sahilu al-khail. Maksudnya kuda akan bunyi dalam bahasa Arab sahil. Digelar sahil. Sautu al-khail. Suara kuda dipanggil sahil. Suara unta atid. Suara lembu dais. Suara dajaj, suara ayam betina munaqqin. Munaq. Ni semua dipanggil suara-suara dalam binatang. Baik. Fa indahu aqulu fala uqabbah wa arqudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqammah. Dia kata kalau di sisi dia aqulu fala uqabbah, maksudnya aku tak akan cakap benda yang mana apa ni, Allahumma salli alaihi fa atakallamu indahu bi ayyi kalamin fala yunsibuni ila al-qubhi li karamati alaihi wa li husni kalami ladaihi. Nampak tak? Maksudnya fa atakallamu indahu bi ayyi kalamin, kau cakap dengan dia fala yunsibuni ila al-qabh. Maksudnya dia tidak akan nisbahkan kepada benda yang tak baik. Kerana apa? Li karamati alaihi. Kerana kalau aku cakap dengan dia fala uqabbah, maksud aku tak boleh nak cakap benda buruk. Kerana aku ni buat benda baik banyak kepada dia, maka tak ada keburukan bagi dia untuk aku nak cakap. Tak ada apa nak cakap apa. Wa arqudu fa atasabbah. Baik. Annaha lam tata'allam minhu. Sama juga makna dia tadi. Sama Wa ashrabu fa ataqammah, dan juga kalau minum fa ataqammah tidak akan menderita dengan dia. Maksud aku tidak akan menderita dengan dia. Semua ni pencantik kepada kalimah-kalimah sebelum ni. Ummu Abi Zar'in, fama Ummu Abi Zar'in. Tadi Abu Zar'in, ini mak kepada dia pula. Biasanya orang kalau kata dia ni menantu, dia dengan mak mentua, kalau kata tak boleh masuk elok, masalah. Dia kena masuk elok dengan mak mentua. Menantu dengan mak mentua kena masuk elok. Kalau tak pandai masuk, jam tu. Sekali ya buat dengan mak mentua tak elok. Mak mentua dia peringat lama. Sebab yang pertama kita ambil anak dia. Anak lelaki. Khususnya menantu perempuan. Menantu perempuan dengan mak mentua lah. Menantu lelaki dengan mak mentua biasanya baik. Menantu perempuan dengan mak mentua kadang-kadang payah juga nak masuk. Bukan semua, kadang-kadang. Nampak tak? Jadi dia ni boleh puji mak mentua ni kemah. Anak abang ni boleh puji mak mentua. Ummu Abi Zar'in, fama Ummu Abi Zar'in uqumuha radahun
Bekas-bekas makanan dia besar. Wa baituha fasahun, dan kat rumah dia pun luas sungguh. Nak abang kata dia ni juga adalah orang yang diberi, orang yang kaya. Maksudnya keluarga ni keluarga kaya. Dan juga dia masukkan bekas-bekas besar ni juga, maksudnya adalah orang yang suka bagi derma kepada orang juga. Maksudnya baituha fasah, maksudnya dia suka menerima tetamu. Sebab tu buat rumah besar. Sebab tu orang buat rumah besar, tiba-tiba tetamu tak boleh masuk rumah, ni masalah. Buat rumah besar-besar, buat orang tak pergi masuk, kan? Ibnu Abi Zar'in, fama ibnu Abi Zar'in, anak dia pula. Ni anak tiri aku lah maksudnya. Kamu kena ada anak dia macam mana? Madja'uhu kamasalli syatbatin tushbi'uhu zira'ul jafrati. Tu dia. Dia kata apa ni? Orang mana lelaki kamasalli syatbatin. Kamasalli syatbatin. Hak ni orang lelaki yang mana dia ni kurang dagingnya. Dia orang yang kurus, jadi tempat tidur dia biasa-biasa saja. Orang lelaki kalau kurus ni dipuji dalam bangsa Arab. Orang perempuan kalau kurus tidak dipuji. Sebab tu bila disebut tadi ni, suamiku mala'a min syahmi adudayya, yang telah menyebabkan daging-daging lengan-lenganku ni jadi kembung, jadi besar, jadi gemuk. Gemuk bagi orang perempuan tembam ni adalah tu yang dipuji. Maksudnya suami jaga sungguh. Tu yang kita tengok sampai tak boleh nak bangkit tu. Sebab terlalu jaga sangat kan. Tushbi'uhu zira'ul jafrati. Dan dia ni cukup dah untuk mengenyangkan dia dengan sebelah kaki anak kambing. Cukup dah. Anak kambing kecil ya, hak tu pun cukup dah untuk mengenyangkan dia. Tak perlu banyak-banyak. Ni adalah sifat terpuji bagi lelaki. Maksudnya anak dia pun orang yang sangat tawaduk, walaupun pak kaya, tapi dia tidaklah bermewah-mewah dengan kehidupan. Itu maksudnya. Bintu Abi Zar'in, fama bintu Abi Zar'in, anak kepada dia pula, anak perempuan. Ini anak tiriku. Taw'u abiha wa taw'u ummiha. Orang yang sangat taat kepada mak ayahnya. Ni dua-dua sekali. Wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Dan dia ni gemuk sungguh. Mil'u ni gemuk. Mil'u kisaiha, maksudnya kalau baju dia pakai tu dia sendak terus baju. Nak abang kata apa? Gemuk. Wa ghaidhu jaratiha. Ghaidhu jaratiha maksudnya dan menyebabkan orang-orang jiran-jiran dia yang perempuan ni rasa jealous dengan dia. Bukan gemuk sungguh sampai sendak baju tu nampak huduh, tidak. Dia jadi badan dia sedap lah. Badan perempuan yang sederhana gemuk, taklah gemuk sungguh. Tapi menyebabkan orang-orang ghaidhu jaratiha, maksudnya jiran-jiran dia rasa jealous dengan kecantikan dan juga kesihatan dia, gitulah. Jariyatu Abi Zar'in, jariyah pun dia puji. Bukan hanya keluarga ini hamba pun puji. Jariyah Abi Zar'in, fama jariyatu Abi Zar'in la tabussu hadithana tabsisa. Dia tak pernah cerita kalau kami duduk sembang, dia dengar, dia tak pernah cerita kat orang dua apa yang kami sembang. Wala tunqisu atau tanqusu miratana tanqisa. Dan dia juga tidak pernah bawa makanan kami ni sikit pun bawa pergi kat tempat lain. Kalau omai tu hak yang dia masak, hak tu dia omai depan kami. Tak ada simpan kat tempat lain bagi kat orang lain, tak bagi. Wala tamla'u baitana ta'shisha, dan juga dia tidak menjadikan rumah kami ni penuh dengan sampah. Maksudnya orang yang sangat bersih. Qalat, kata perempuan yang ke sebelah ni, kharaja Abu Zar'in wal awtabu tumqadu falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdain. Satu hari Sayyidina Abu Zar'in ni dia kata keluar daripada rumah. Wal awtabu tumqadu. Wal awtabu tumqadu maksudnya, watab ni apa maksud dia apa? Maksudnya pada ketika sebut watab ni kasratul laban. Maksud ketika sebut dalam keadaan unta banyak susu ketika sebut. Maksudnya waktu tu waktu yang sangat sesuai untuk berniaga lah waktu tu. Bila unta susu elok ni, dalil kata suasana waktu tu suasana yang sangat sesuai untuk berniaga. Kalau unta susu tak ada, kalau disebut unta susu tak ada, maksudnya waktu tu kemarau, payah nak berniaga. Ini maksudnya waktu yang sangat tenang. Tumqadu falaqiya, waktu dalam perjalanan dia keluar untuk berniaga tu, bertemu dengan seorang perempuan yang mana perempuan ni ada dua orang anak yang macam singa, macam rimau bintang. Macam rimau bintang, maksudnya tangkas.
yal'abani min tahti qasriha birummanatain. Dia pula duk lilik kot pinggang tu. Anak ni duk main sungguh kot pinggang dia. Birummanatain. Rummanatain ni apa dia? Malu nak terjemah. 2 buah delima. Wallahu a'lam. Faham ni lah. 2 buah delima. Nak abang kata apa? Merah elok. Dia tengok habis semua. Dia tengok, oi, comel elok ni. Maksudnya muda lagi lah. Dia tak sebut lah buah durian ke apa. Dia sebut buah rumman. Maksudnya rumman ni merah kan? Jadi nak abang kata muda elok. Fatallaqani fanakaha wa nakaha. Maka dia pun tolak aku. Dia talakkan aku menikah dengan perempuan tersebut. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariya. Aku pun menikah dengan seorang lelaki pula lepas dia. Dan lepas Ummu Abi Zar'in tadi ni, dengan seorang lelaki yang kaya, sariya. Rakiba syariya wa akhadha qattiya wa araha alayya na'man sariya atau saraya wa a'tani min kulli raihatin zawja. Nampak tak? Dia kata apa? Rakiba syariya. Syariya ni apa dia? Mana ada? Rakiba syariya maksudnya ay yalujju fihi fala bila futur. Maksudnya dia naikkan aku ni, rakiba syariah maksud naik kuda, yang mana kuda ni kuda yang tangkas. Wa akhadha qattiya, dan kemudian kamu mansubun ila al-khatt. Anak panah. Dan nama tempat ni qaryah bisahili bahril Umman tu'malu fiha ar-ramah. Ar-rimah maksudnya buat tombak di situ, buat tempat buat anak panah. Apa kita tengok ni. Wa araha alayya na'man sariya, dan kemudian dia ni menjadikan aku ketika mana fi waqtir rawah, waktu ketika mana hari selepas mana terbenam tergelincir matahari, dan waktu ketika sebut dia kata apa? Sariyah Allah Akbar. Tak lah. Kasih tu minas sarwah. Betul. Wa araha alayya na'man sariyah, maksud dia telah memberikan hadiah kepada aku dengan binatang yang sangat banyak. Gitu maksudnya. Wa a'tani min kulli raihatin zawja, dan setiap binatang tadi dia bagi 2 ekor. Semuanya ada pasangan-pasangan masing-masing. Kalau kuda, dia bagi kuda 2 ekor kat aku, jantan betina. Kambing 2 ekor, jantan betina. Ayam 2 ekor juga. Lembu 2 ekor. Unta 2 ekor. Gitu. Banyak semua dia bagi aku. Wa qala kuli umma zar'in wa miri ahlaki falau jama'tu kulla shay'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati abi zar'in. Qala maksudnya lelaki yang mana berkahwin selepas mana berkahwin dengan Abi Zar'in tu, lelaki yang kedua ni lah. Dia kata apa? Kuli umma Zar'in wa miri ahlaki. Maka kamu makanlah apa saja wahai Ummu Zar'in. Wa miri maksudnya bagilah kepada adik-beradik kamu pun, dan macam-macam, bagilah macam-macam pun tak ada masalah. Gitu. Dan kata dia apa dia? Falau jama'tu kulla shay'in a'tanihi, kalaulah aku kumpulkan balik semua kebaikan yang suami kedua aku ni bagi, ma balagha asghara aniyati abi Zar'in, tak boleh nak lepas kehebatan dan kebaikan suamiku yang pertama dulu. Nak abang kata dia cinta sungguh ke Abi Zar'in ni, walaupun nikah yang kedua dah, tapi duk teringat lagi yang dulu, yang nombor 1 tu. Dia kata kebaikan dia bagi ni banyak, tapi tak lepas walaupun semangkuk kecil yang diberikan oleh Abi Zar'in. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, faqala li Rasulullah SAW sebut apa? Kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Maka bila dengar cerita ni, nak abang kata Aisyah kata tak boleh nak lawan dengan suami pertama tu. Maka Nabi kata apa? Akulah Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Kamu Ummu Zar'in, aku tu Abu Zar'in tu. Nabi kata. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, kata Sayyidatina Aisyah menambah lagi. Aisyah kata apa? Aisyah kata kepada Nabi SAW, bahkan kamu lebih baik daripada Abu Zar'in ya Rasulullah. Kamu lebih baik berkali ganda daripada Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Maksud dia gitu. Maksudnya dalam hadis tak habis. Riwayat yang lain ada. Riwayat lain disebut kata Sayyidina Aisyah menambahkan hadis tersebut. Ini dalil kata
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW mendengar dan memberi perhatian cerita yang panjang tadi. Dan cerita ni disebutkan juga oleh Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dalam bab berkenaan dengan husnul muasyarah. Maksudnya baiknya kita punya akhlak dengan isteri kita, dengan ahli keluarga kita, dengar apa yang dia cerita dan sebagainya, macam itu. Nampak tak? Dan juga di sini juga menunjukkan bahawa harus kita ceritakan satu benda yang kita tak sebut nama dia. Walaupun kita tak tahu siapa orang yang sebenar cerita tersebut, kita boleh ceritakan dengan kita tak sebut nama orang yang cerita tadi. Maksud dia boleh cerita, tak ada masalah. Yang penting cerita tadi tidaklah menyebabkan menjatuhkan maruah orang tersebut dan sebagainya. Itu maksudnya. Baik. Bab berkenaan dengan sifat naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan sifat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madji'ahu aw madja'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ingin tidur, wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman. Nabi akan letakkan tapak tangan di atas pipinya yang sebelah kanan. Wa qala rabbi qini adabaka yawma tab'asu ibadak. Ya Allah, jagalah aku daripada azabmu, selamatkan aku daripada azabmu pada hari yang mana dibangkitkan hamba-Mu. Itu Nabi doa. Walaupun Nabi adalah hamba Allah Ta'ala, tidak akan seksa, apatah lagi dia lah baginda Nabi lah yang akan berikan syafaat pada seluruh umat. Dia baginda tetap doa macam tu. Kita lebih aula untuk doa begitu. An Abdullah mislahu wa qala yawma tajma'u ibadak. Dalam hadis yang riwayat yang lain, Nabi baca rabbi qini adabak yawma tajma'u ibadak. Nah, mislahu tu maksudnya doa dengan sebelum ni sama juga, rabbi qini adabak, cuma beza belakang dia. Yauma tajma'u, ini yauma tub'asu. Beza dia tu riwayat yang kedua. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza awa ila firashihi, kalau Nabi menghamparkan dirinya di atas katil atau di tempat tidurnya, qala Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza istayqadha, kalau Nabi bangun pula, Nabi akan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, Nabi bila mana ingin tidur, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi fanafasa fihima, Nabi akan mengumpulkan tapak tangan begini, Nabi tak tanya. Wa qara'a fihima, Nabi akan baca qul huwallahu ahad, bukan baca qul huwallahu ahad saja ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Ikut riwayat sungguh. Maksudnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kemudian Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai habis. Summa masaha bihima mastata'a min jasadih. Kemudian Nabi akan sapu badan Nabi SAW, seluruh badan, mana yang mampu sampai tangan Nabi SAW. Jadi ada dua lah nafasa ni. Sebab apa nafasa? Nafas juga ada dua makna. Yang pertama, nafas maksudnya adalah dengan Nabi meludah, tapi ludah tidak keluar air liur. Kerana orang Yahudi tidak akan ludah macam tu. Kerana tu Nabi mengajar kepada umatnya untuk membuat isyarat ketika ludah. Macam ni, kalau kita baca doa, kita buat jangan ludah keluar air liur sungguh. Keluar air liur ni nak sapu teruk lah. Jadi buat macam keluar air liur tu, bunyi tu. Itu gitu. Dia panggil nafas. Nafasa, sa belakang. Ini nafasa ni maksudnya masalah kita meludah tapi tak keluar air liur. Yahudi tak buat benda ni. Dia tak akan buat benda ni. Nabi membezakan kita dengan Yahudi, laknatullah alaihim ajma'in. Nampak tak? Baik. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dua makna. Yang pertama, seolah-olah Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi nafas dulu, Nabi buat macam ni dulu, wa qara'a fihima, kemudian baru Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad. Soalah gitu, faham tak? Jadi ada dua makna, kata imam, kata para alim ulama, ada dua makna di sini. Imma nafas dulu, lepas tu baru baca, ataupun kita baca dulu lepas tu baru nafas. Maksud kita buat macam ludah. Yang kita belajar dengan Syekh Yusri, baca dulu,
kemudian kita nafas. Sudah, kemudian baru kita sapu di seluruh badan. Gitu. Yabda'u bihima ra'sahu, Nabi mulakan dengan kepala dulu, wa wajhahu, dan kemudian dengan muka, wa ma aqbala min jasadihi, dan kemudian apa yang di depan badan dulu. Nabi bahagian depan dulu. Nampak tak? Yasna'u dhalika 3 marrat, Nabi buat 3 kali. 3 kali di sini imma kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca setiap kali baca tu baca bismillah. Qul huwallahu 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq 3 kali juga bismillah, bismillah, bismillah. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali juga bismillah. Sama. Setiap kali tu mula dengan bismillah. Kemudian sapu seluruh badan. Ini akan mengelakkan daripada sihir. Nah, akan mengelakkan daripada sihir dan juga akan mengelakkan daripada mimpi buruk pada malam tersebut. Dan mimpi orang yang tidur macam ni boleh ditakwil. Orang yang tak tidur macam ni, kalau bangun tidur dia mimpi yang macam tak takwil pun tak apa. Kalau dia mimpi benda yang tak elok, dipanggil adrasul ahlam. Mimpi benda tak elok, mimpi pancung, kena pancung kepala. Dia tengah duduk jalan, duduk makan kat kafe, pancung kepala orang belakang. Lepas tu bangkit tidur, tu dia kena pancung kat kafe. Kenapa ni, apa maksud dia? Tengok balik hang tidur macam mana. Nah. Tengok kain selok dah sampai kata padahlah syaitan masuk habis nah. Syaitan masuk. Itu dipanggil adrasul ahlam. Itu dimain-main oleh syaitan. Sebab nak tu tak perlu ambil perhatian. Kerana syaitan dia nak bagi kita rasa risau. Ada orang nak bunuh kita dan sebagainya. Nampak tak? Tapi kalau tidur elok dengan tu, tiba-tiba kita mimpi pada malam tersebut dengan mimpi yang sekian-sekian perkara, maka tiga tu boleh ditakwilkan. Cari pada ahli takwil, orang yang pandai takwil. Di Makrab bawah ni saya beli kitab takwil mimpi, ada Darul Basyair, tapi dalam bentuk syair. Kalau mimpi jumpa ni apa dia jadi dalam bentuk syair. Ada ulama zaman dulu tulis. Tak banyak nama kita ada beli je, kita tak buka je, tak kat rumah. Dan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau perempuan mimpi menyusu anak, bahaya. Itu maksudnya sihir dah masuk dalam badan. Mimpi menyusu budak, perempuan mimpi duk menyusu, seronok menyusu dengan dapat anak, itu adalah sihir. Maksudnya tu syaitan yang ingin masuk dalam badannya. Dan kalau dah menyusu dah, maksudnya dah masuk dalam badan sikit. Jadi kena banyak beramal. Gitu lah maksudnya. Mimpi ular, orang tua kata mimpi ular ni jodoh. Tak, mimpi ular sebenarnya adalah juga bermaksud sihir. Kalau ular dah patuk, maksud sihir dah masuk dalam badan. Itu maksudnya. Kalau kita jadi ular ni, Allah Allah. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafaqa wa kana idza nama nafaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur hatta nafaqa. Nafaqa ni sampai mana? Maksudnya sampai bunyi kita macam berdengkur sedikit. Berdengkur sedikit. Wa kana idza nama nafaqa. Ini dalil kata apa? Dalil kata orang yang terlalu letih. Kalau tidur tu maksud tidur yang terlalu mendalam tidurnya. Tidur sungguh lah tu. Kata idza nama nafaqa fa atahu Bilalun fa azanahu bis salati fa qama wa shalla wa lam yatawadda wa fil hadis qissatun. Kemudian datang Sayyidina Bilal minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun masuk. Sayyidina Bilal datang ke depan rumah Rasulullah, sama ada Sayyidina Bilal akan menggaru-garu pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ketuk. Sebab pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya dibuat daripada kulit. Syekh Yusri kata buat daripada kulit pada zaman dahulu. Kerana para sahabat kalau datang hanya menggaru-garu je kulit. Atau kata ada orang kat luar. Sayyidina Bilal kadang-kadang buat nak as-salah duduk depan rumah Sayyidina Nabi. Nak minta izin Nabi dulu. As-salatu as-salah. Bukan as-salatu, as-salata. As-salata as-salata. Sebut gitu. Kemudian Nabi pun akan bangun terus pada kita sebut. Dalil kata apa? Walaupun berdengkur, Nabi tidur dalam keadaan yang terlalu dalam, tidaklah bermakna Nabi tidur mati macam kita tidur sampai orang tak sedar apa begitu tu. Dia awak tak gerak. Gitu kita lah. Nabi SAW walaupun dalam tidur yang sangat dalam, Nabi bangun terus pada ketika tersebut. Faqama wa shalla wa lam yatawadda. Nampak tak? Terus Nabi bangun. Faqama, guna perkataan fa. Bukan Nabi kata summa fa atahu Bilalun fa azanahu bis salah faqama. Terus bangun waktu tu. Bukan summa qama. Kalau guna summa qama maksudnya selepas lama tu dia bangun. Guna perkataan fa. Wa shalla wa lam yatawadda. Nabi tak berwuduk. Kenapa tak berwuduk? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang lain, nahnu ma'asyirul anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Hati kami tak tidur, mata kami je tidur. Jadi sebab tu bangun tidur tak perlu lagi berwuduk.
Ini khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil hadis qissatun. Hadis ni ada kisah. Jadi walaupun Nabi tidur dalam keadaan apa sekalipun, tetap tidak akan membatalkan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Hadis yang seterusnya, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bil lail, Nabi bila tidur malam, ittaja'a ala shiqqihi al-ayman, Nabi akan berbaring lambung kanan, maksudnya akan mengiring ke belah kanan. Wa idza arrasa qubaila subhi, bila mana Nabi tidur pula sebelum subuh, sebelum sembahyang subuh, nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, maka Nabi akan tampankan tangan Nabi macam ni, wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, dan Nabi akan tidur gini. Maksudnya tidur mana? Maksudnya Nabi akan berbaring, berbaring, kemudian Nabi akan letak tangan macam ni. Tangan dia akan letak, bukan macam ni, gini. Ini sunnah yang telah mati. Sunnah yang telah mati. Kata Syekh Al-Imam Nawawi Bantani radhiyallahu an dalam kitab dia Muraqil Ubudiyah, ini antara sunnah yang telah mati. Di dalam masjid kita kalau lepas mayang sunat, lepas azan subuh, azan subuh tu mayang sunat subuh, elok kita baring sat sebelum mayang subuh. Baring sat, baring tak tangan macam tu, tak macam Nabi tak. Tu ni qubaila subhi, sebelum solat subuh. Jadi Nabi akan tak sini, baring, mengiring ke kanan, ngadap ke kiblat. Kemudian bila dah qamat baru bangun ketika subuh. Waktu subuh kan zuhur, asar buat gitu dah subuh. Hak ni kalau buat di kampung, orang akan kata tak cukup tidur maksud dia memang tak erti sunnah lah. Satu payah nak buat kadang-kadang. Jadi Tok Bilal, Tok Imam boleh buat duduk dalam bilik imam. Kita ni payah nak buat duduk keluar. Kita duduk keluar buat gitu je, orang kata tu dia boy, tidur tak cukup. Orang kampung kan jenis tu, mulut laju. Memang totor ni kan. Dia kan kira apa, kita kan boleh keluar dalil hadis dia sebut ni, dia tidur rumah lah. Jadi kata apa, jadi payah. Lepas tu kena mengajak dulu, kita habak dulu kat mereka, baru kita kata lepas ni nak komplain orang tidur. Lepas tu tak komplain. Tak komplain tu mesti tak main kelas tu ya. Dia faham? Baik. Babu majaa fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan bab ibadah Rasulullah. Lepas ni rumah Kedah boleh buat gitu. Kalau azan subuh baring dulu. Lepas tu kali Tok Iman tak bangun. Baru sampai subuh, habis subuh. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafaqat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampailah bengkak kaki-kaki Rasulullah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian riwayat kata itu adalah Sayyidina Umar yang kata begitu, atatakallafu hadha ya Rasulullah, adakah kamu ditaklifkan untuk sampai peringkat begini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sedangkan kamu telah diampunkan dosa yang dahulu dan akan datang ya Rasulullah. Nampak tak? Kenapa kamu susahkan sampai peringkat begini? Qala afala akunu 'abdan syakura, Nabi kata tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Nampak tak? Ni maqam syukri ni adalah maqam yang sangat tinggi, maqam syukur. Maksudnya ni maqam yang sangat tinggi yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tahu masuk ahli syurga dah. Kalau lah Nabi datang dalam mimpi kita, habaq kata anta min ahli jannah, anta rafiqi fil jannah, kamu adalah saudaraku dalam syurga. Allahu akbar. Hang tengok bagi seorang ni tak mayang dah betul. Biasanya Nabi habaq begitu, mesti orang ni orang yang baik akhlaknya. Saya pernah ceritakan sebelum ni kan, bab akhlak seorang lelaki yang mana dia ni menyimpan rahsia seorang perempuan, yang mana Nabi sebut kepada ulama ni, kepada dia kata sampaikan salamku kepada rafiqi fil jannah, kepada saudaraku dalam syurga nanti, yang akan menjadi saudaraku dalam syurga nanti, tolong pergi sampai salam kat dia. Nama dia sekian-sekian, duduk di kampung sekian-sekian. Ulama ni bangun tidur, terus pergi kampung tu. Esok pagi dia pergi ke kampung tu, jumpa dengan seorang lelaki, yang lelaki ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rupa-rupanya bukannya kerja elok, kerja tak elok.
Jadi dia heran, macam mana orang macam ni boleh jadi saudara Nabi dalam syurga nanti. Maka dia pun tanya, dia kata, saya sampaikan salam Rasulullah kepada kamu, dan saya nak tanya apa yang menyebabkan kamu boleh jadi saudara Rasulullah dalam syurga nanti. Ini yang saya heran, tanya sebab kamu kerja bukan elok mana pun. Jadi dia kata sebenarnya mungkin disebabkan satu benda yang saya buat. Ini pun asbabul hidayah juga, no? Mungkin disebabkan lepas cerita tu dia tidak akan buat lagi kerja-kerja tak elok. Mungkin dia akan terus tinggalkan dan akan jadi abid lepas tu. Akan mati dalam keadaan yang terbaik, ya. Kerana mimpi jumpa Nabi adalah mimpi yang benar. Kemudian bila kata itu, dia kata, aku ni mungkin ada satu benda yang menyebabkan aku mendapat nikmat tersebut. Contohnya pernah berlaku satu kisah, aku berkahwin dengan seorang perempuan yang mana aku tak tahu perempuan ni rupanya dah mengandung dengan orang lelaki lain. Jadi pak sanggup lah. Malam tu isteri aku beranak. Malam pertama kahwin tu. Dia mungkin orang perempuan ni kadang dia terlalu gemuk sangat, kadang-kadang terlalu kurus. Dia terlalu gemuk sangat pun orang tak nampak dia mengandung. Kadang-kadang payah nak nampak dia mengandung. Dia boleh sembunyi. Kau dia ikat perut tu tak. Jadi bila gitu dia kata malam tu beranak, maka aku yang sambut bayi tersebut. Siapa pun tak tahu. Maka aku pun bawa lah budak ni pergi ke masjid, ya. Bawa budak ni pergi ke masjid, letak kat depan pintu masjid. Lepas tu, rupanya masuk syurga kalau kita buang anak, no? Cerita tak habis lagi. Dengar. Aku letak, tapi syarat kena letak kat masjid lah. Dia letak budak ni depan masjid, maka aku tunggu, tapi tempat yang jauh sikit. Aku duduk jauh sikit, tengok takut-takut anjing datang dekat dengan anak tersebut dan sebagainya. Maka aku tunggu sampai subuh. Aku tunggu budak tadi, tapi duduk jauh. Pagi subuh sebut, ramai orang datang ke masjid. Ramai datang ke masjid, duduk ramai-ramai pakat terkejut tengok ada budak di depan masjid. Pakat mencari habis semua. Kata siapa buang anak apa semua. Maka waktu tu terus aku meluru pergi kepada orang ramai tadi dan aku bersumpah. Aku kata apa? Siapa pegang budak ni, siapa ambil bawa balik rumah dia, aku cerai bini aku di rumah. Itu dia. Orang bila dengar gitu, orang pun kesian. Jangan pegang, jangan bawa balik. Sekali dia cerai bini dia kat rumah, tak boleh kena ambil. Saya akan belah budak ni, dia kata. Nampak tak? Jadi dia pun angkat budak ni, bawa balik, bagi balik kepada isteri dia dan susukan budak tersebut. Apa maksud dia? Dia menjaga aib isteri dia. Nah, maksud menutup rahsia isteri dia. Orang tak tahu. Kalau kata dia tak buat gitu, maka orang akan tahu kata isteri dia telah beranak, anak luar nikah. Maka dia nak selamatkan maruah isteri dia. Walaupun isteri dia buat jahat sebelum tu, dia sanggup buat macam tu, berlakon macam tu semata-mata untuk nak abang kata budak tu budak temu. Budak hak jumpa di masjid, isteri aku tolong belah tu, ya. Nah, tak ada kaitan dengan isteri tu, punya nak jaga. Maka aku jaga aib dia tersebut. Nah, maka disebabkan itulah Nabi SAW kata dia akan menjadi saudaraku dalam syurga. Nah, man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Nampak nah? Hak ni payah kita nak buat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamah. Nabi SAW solat sampailah bengkak kakinya. Qala faqila lahu, maka ditanya kepada Nabi SAW, ataf'alu hadha wa qad ja'aka anna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kamu buat macam ni ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan akan datang? Qala afala akunu 'abdan syakura. Ini riwayat banyak lah. Hadis yang seterusnya sama juga, makna sama, semua sama. Dan terus hadis yang ke-264. Anil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang solat Rasulullah pada waktu malam. Faqalat, kata Sayyidatina Aisyah, kana yanamu awwal al-laili summa yaqum. Nabi tidur pada awal malam, kemudian Nabi bangun. Fa idza kana min as-sahri awtara. Kalau kata waktu tu sahur, Nabi akan berwitir. Summa ata firashahu fa in kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Kemudian Nabi akan tidur. Maksudnya Nabi akan tidur di atas katilnya balik selepas mana sembahyang witir tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kalau kata malam, Nabi selalunya tidur awal malam, kemudian Nabi akan bangun solat. Fa idza kana min as-sahar, kalau dah bangkit tu dah waktu sahur dah ketika sebut, maka Nabi akan berwitir, sembahyang witir, kemudian Nabi akan datang kepada
katil tersebut, kalau dia ada hajat dengan isterinya, maka dia akan selesaikan hajat tersebut. Maksudnya kalau bersetubuh maka akan bersetubuh. Fa idza sami'a al-adhana wasaba, bila mana Nabi mendengar azan maka Nabi akan cepat-cepat bangun. Wa in kana junuba afadha alaihi minal ma. Nampak tak? Kalau kata dalam keadaan junub, maka dia akan menuangkan air di atas badannya dengan air. Wa illa tawadda'a wa kharaja ila salah. Kalau tidak, Nabi akan terus berwuduk dan keluar menunaikan solat. Nampak tak? Gitu. Ini antara hikmah kenapa Nabi kahwin ramai, untuk menceritakan apa yang Nabi lakukan ketika dalam rumah. Hikmah kenapa Nabi kahwin ramai, untuk cerita isteri ni, dalam rumah isteri ni Nabi buat macam lain, rumah isteri Nabi buat macam lain. Jadi bukanlah bermakna Sayyidina Aisyah cerita kata sampai Nabi datang, kalau Nabi memerlukan isterinya, Nabi akan bersama dengan isteri. Bukan maksud nak buka aib, bukan. Untuk ceritakan ini jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, Nabi juga manusia. Tapi Nabi SAW adalah manusia yang luar biasa. Maksudnya yang boleh melakukan semua kerja dalam satu masa. Annahu akhbarahu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya qalatuhu. Sayyidina Ibn Abbas meriwayatkan, mengatakan bahawa dia pernah tidur di rumah Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah ni adalah mak saudara dia. Mak saudara Sayyidina Ibn Abbas, sebelah mak. Jadi apa ni, sebenarnya yang menyuruh Sayyidina Ibn Abbas tidur ni siapa dia? Sayyidina Abbas. Dalam hadis yang lain diceritakan Sayyidina Abbas sendiri yang suruh Ibn Abbas pergi tidur rumah. Untuk tujuan apa? Untuk tengok Rasulullah malam-malam buat apa. Tu ya tujuan. Untuk nak tiru akhlak Rasulullah. Ni pak saudara suruh anak dia tengok anak saudara buat apa kat rumah dia. Sayyidina Abbas kan pak saudara Rasulullah. Suruh anak dia Sayyidina Ibn Abbas, kamu pergi tidur rumah Rasulullah, tengok Rasulullah malam-malam macam mana solat dia, macam mana semua kali, ikut semua. Dan kemudian balik cerita kat aku pula. Aku nak buat macam dia buat. Tu dia hebat, keluarga yang sangat hebat. Fattaja'tu fi 'ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Jadi ni bantai Nabi tidur dengan Sayyidina Maimunah. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur sebelah ni, ujung ni. Di ujung ni. Dia tidur satu bantai. Satu bantai tu 3 orang tidur. Pakai tidur sekali. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur hatta idza intasafa al-lail, bila dah pertengahan malam, atau qablahu biqalil, ataupun sebelum pertengahan malam sikitlah, atau ba'dahu biqalil, ataupun ni sya'rawi. Sya'rawi. Baik. Ataupun selepas tu sikit. Fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bangun, wa ja'ala yamsahu an-nawma 'an wajhihi, kemudian Nabi bangun dan kemudian Nabi sapu muka. Seolah menyapu tidur daripada mukanya. Wa qara'a al-'ashra al-ayat al-qawatim min surati Ali Imran, dan kemudian Nabi membacakan ayat terakhir, 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ini sunat kita baca, kata para alim ulama, buka tingkap sikit. Kalau rumah kita ada tingkap tu, buka tingkap, tengok ke langit, tengok bintang, dia baca ayat ni. Baca ayat tu, turun rahmat Allah Ta'ala pada ketika tersebut. Nampak tak? Summa qama ila shannin mu'allaqin atau shinnin mu'allaqin. Kemudian Nabi pun bangun kepada shinnin maksudnya qirbatun, bekah air yang digantung. Fatawadda'a minha, kemudian Nabi berwuduk. Fa ahsana al-wudu'a, kemudian sangat cantik wuduk Nabi. Summa qama yusalla atau yusalli, kemudian Nabi pun bangun dan bersolat. Qala Abdullah bin Abbas faqumtu ila jambihi. Kemudian aku pun duduk di sebelah Rasulullah. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si, summa akhadha bi udhuni al-yumna fafatalahu wa shalla rak'atain summa rak'atain. Kemudian aku pun pergi berdiri tepi Nabi. Tepi Nabi belah mana? Belah kiri. Nabi nak sembahyang. Kemudian ketika tersebut Sayyidina Ibn Abbas mai duduk sebelah Nabi. Dia pun nak ikut Rasulullah agak. Dia mai duduk. Dia budak lagi waktu tu. Mai duduk belah kiri. Jadi Nabi nak buat belah kiri tak boleh. Belah kiri mana boleh. Orang lelaki kena nak mai duduk. Kalau lelaki sembahyang dengan lelaki, so 2 orang kena duduk belah kanan. Maka Nabi pegang telinga Sayyidina Ibn Abbas. Kemudian Nabi, ada orang kata ni, Nabi pegang telinga, lepas tu Nabi pusing gena gitu. Putih telinga Sayyidina Ibn Abbas. Pusing gena gitu tu.
Pusing macam mana? Dengan kata pusing, Nabi pegang dengan tangan kanan, tarik, yang Nabi pegang ni, tolak, yang Nabi pegang lagi. Faham? Gitu Nabi buat. Bukannya pusing gitu. Tu cowboy ingat. Main tali tu. Jadi Nabi tarik gitu. Baik. Kalau kata Nabi tarik dengan telinga kanan, telinga dengan tangan kanan pun, kalau Nabi tak solat lagi, mesti Nabi tarik daripada depan. Mai pas ni. Nabi tak solat lagi. Nabi tarik telinga, saya nak Abbas, Nabi tarik, pegang telinga dia sikit. Ni kata ni satu tarbiyah yang mendekatkan dengan murid. Kadang-kadang guru dia perlu juga kadang-kadang buat benda yang mana boleh mengingatkan murid tadi kepada dia. Itu tarik telinga. Mai sini. Mana boleh buat itu. Jadi boleh tarik telinga anak murid. Tapi jangan sampai cabut telinga lah. Cakap ni awak buat macam ni, buat gitu. Boleh, tak ada masalah. Nak murid jangan duk marah habaq kat mak pula. Ustaz tajam terus. Padahal ustaz baru pegang telinga kan. Anak yang orang lelaki lah. Orang lelaki pegang telinga orang lelaki. Ni yang cikgu lelaki gagah nak pegang juga telinga anak dara orang. Tu pun masalah juga tu. Ada agak jenis tu. Baik. Kemudian bila pegang gitu mai ke tepi, fa shalla raka'atain, kemudian Nabi sembahyang 2 rakaat. Summa raka'atain, kemudian 2 rakaat lagi. Ni panjang, lepas guna summa ni abang kata panjang sungguh. Sembahyang Nabi yang pertama. Kemudian 2 rakaat. Summa raka'atain, 2 rakaat lagi. Summa raka'atain, 2 rakaat lagi. Summa raka'atain, summa raka'atain. Berapa kali? 1 2 3 4 5 6. 12 rakaat. Semuanya panjang-panjang. Qala ma'nun sita marrat, ada 6 kali. Summa autara, kemudian Nabi berwitir. Summa taja'a, kemudian Nabi berbaring. Hatta ja'al muadzinu faqama fa shalla raka'atain khafifatain, kemudian Nabi pun bangun dan sembahyang 2 rakaat yang ringkas. Summa kharaja fa shalla subha, kemudian Nabi pun keluar dan solat subuh. Gitu maksudnya. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas juga mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sebanyak 13 rakaat. 13 rakaat sini maksud 10, 5 kali 3 witir. 5 kali sembahyang. Tadi 6. Jadi kalau 6 kali 2 6 kali 12. 12 campur dengan 3 jadi 15 witir. Baik. Ataupun boleh jadi Nabi sembahyang 1 rakaat jadi 13 juga. Jadi macam mana dengan hadis Sayyidina Aisyah, Nabi kata Nabi tidak pernah menambah solat lebih daripada 11 rakaat. Hak ni yang digunakan oleh orang-orang yang mana duk kata bid'ah sembahyang tarawih 20 rakaat, kata 11 rakaat aja. Ini dalil kata mereka tidak menggabungkan banyak hadis Rasulullah. Hadis dalam Sayyidina Maimunah, Nabi sembahyang 13 rakaat di rumah Sayyidatina Maimunah. Di rumah Sayyidatina Ummu Salamah, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sembahyang 13 rakaat. Tu macam mana dengan riwayat Sayyidina Aisyah? Sayyidina Aisyah kata Nabi tak pernah lebih pada 11 rakaat. Maksudnya di rumah Sayyidina Aisyah, Nabi sembahyang tak lebih pada 11. Sebab bini muda. Rumah bini muda lain sikit lah dengan hak tua-tua. Hak tua-tua tambah 2 rakaat lagi, 13 rakaat. Nak bagi faham mudah, puak ni dia payah nak faham. Dia riwayat sebelah ya. Macam tak ada riwayat lain. Riwayat lain dhaif kepala otak Imam Muslim sebut tu. Tampak pun tak. Bengong tu. Tu kata bengong kan. Orang suruh mengaji malah. Lepas tu bila dengar seorang cakap, dia kata hak ni lah dalil. Dalil apa, kamu pun taklid buta juga sebenarnya. Kalau kamu betul ikut dalil, baca semua hak ulama-ulama tulis. Takkanlah ulama pada zaman dulu sampai lah semuanya tak arti dalil. Semua mayang 20 rakaat. Tiba-tiba tak arti dalil, tak jumpa. Baru jumpa dalil. Hebatnya Gemar tu. Hak tu pun kita boleh fikir lah. Tapi heran puak ni tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir lah. Jadi sebelah imam ulama-ulama dulu tak jumpa. La ilaha illallah. Kitab lah dulu ni tak ada. Dulu makhtutak. Dah ni baru cetak kitab tu. Tampak pun tak. Zaman dulu hak tak cetak tu lagi, hak dia hafal terus tu tak cetak. Pi jumpa hafal terus dengan kitab tu sekali. Tu ada kitab pun, kitab pula jenis Darul Fiqh. Kitab lah Darul Kutub Ilmiah, jenis jatuh 3 lai. 3 lai luruh 3 lai tu. 3 lai tu luruh tu, hak tu yang hang baca. Tu luruh habis ilmu hang 3 lai tu. Tu baru 3 lai. Hak muka surat lain 10 lai pula luruh. Dan daripada dapat ilmu apa? Tak ada ilmu apa. Tak duk belagaklah dengan ulama-ulama dulu. Daripada dulu bergabung dah sampai lah, tiba-tiba kita baru mai kita jumpa, kita kata kita baru jumpa. Alhamdulillah.
no, rubba muballighin aw aminat sami'. Oh, kemaha no. Moga-moga yang mendengar itu lebih faham daripada yang menyampai. Kepala otak dia. Dia ingat dia lebih faham daripada Imam Bukhari. Dia lagi faham daripada Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Orang macam ni kita pun tak faham. Sebab tu kata jangan ikut kelompok yang suka menyendiri ni. Ni kelompok yang dipanggil kelompok ghuraba. Dia dok kata ghuraba dia lah. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba gena hang faham. Dia dok ingat dia lah ghuraba zaman lah. Sebab dipandang pelik oleh orang. Kerana janggut panjang, jubah pendek.